Selamat petang, Doktor serta rakan semua. Tajuk saya pada hari ini ialah rasuah di IPTS dalam dan luar negara di bahagian pengurusan. Sejarah penubuhan di Malaysia. Institut Pendidikan Tinggi Swasta IPTS di Malaysia ditubuhkan di bawah Akta Institut Pendidikan Tinggi Swasta 1996. Institut Pendidikan Tinggi Swasta adalah di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Skop rasuah. Secara faktanya, tindakan merasuah, penipuan salah guna kuasa dan pengubahan wang haram adalah semuanya di bawah perbuatan rasuah. Rasuah di IPTS ada di dalam urusan pentadbiran dan pengurusan. Terdapat pelbagai jenis jabatan atau bahagian di dalam organisasi sesebuah institusi, antaranya pentadbiran, kewangan, keselamatan dan sebagainya. Di dalam urusan pentadbiran, tidak terlepas dengan pengaruh anasir jahat. Rasuah antaranya adalah rasuah bagi mendapatkan sijil palsu. Jenis rasuah IPTS. Ia melangkumi urusan pentadbiran, contohnya rasuah sijil diploma atau ijazah, rasuah kemasukan pelajar ke IPTS, pemalsuan dokumen kemasukan kerja, rasuah perpindahan kaki tangan, rasuah menyiapkan tugas, sijil cuti sakit palsu, rasuah mengimbas kad kedatangan. Punca utama rasuah. Kalau anda perhatikan di sini, kegagalan pentadbiran atau pengurusan mencatat peratus yang tertinggi iaitu sebanyak 36.43%, diikuti dengan konflik kepentingan 33.12%, kelemahan kawalan dalaman ketidakpatuhan 18.97% dan kurang ketulusan 6.45%. Dalam negara. Ini adalah contoh-contoh kes yang telah berlaku di Malaysia dan luar negara berkaitan dengan rasuah. Anda boleh perhatikan di sini antara kes-kes tersebut. Contohnya menerima rasuah sebagai upah untuk mendapatkan sijil Bachelor of Business Admin dari Multimedia University. Dan pengarah percetakan seorang lelaki warga negara Lebanon. Suspek juga merupakan pengarah sebuah syarikat mendapatkan pelanggan yang ingin membeli sijil pertauliaan palsu tanpa perlu menghadiri kursus. Ini adalah contoh-contoh rasuah yang berlaku di IPTS. Kita akan perhatikan dengan luar negara. Pengarah syarikat. Ini kes berkaitan dengan kes diploma palsu bernilai 140 juta. Shoaib Syed, pemilik dan ketua pegawai eksekutif syarikat IT berpakaran di Pakistan, tertuduh mencetak uniti yang palsu yang dimiliki oleh Exact. Dan satu lagi kes ialah kes rasuah bernilai 25 juta rupiah mendapatkan ijazah palsu dicetak di percetakan ABC Jalan Mahkamah Medan. Ini adalah contoh-contoh rasuah yang selalu berlaku. Adalah antaranya hadiah, upah, undi, melalui perkhidmatan, bonus, jawatan atau diskaun. Selain daripada itu, penggunaan perancangan senario penting sebagai alat untuk mengenal pasti peluang-peluang dan ancaman yang melangkaui batas moden-moden data lampau. Antara senario ialah senario kesinambungan, senario kekangan, senario perkembangan dan senario merundum. Analisis ke atas maklumat rasuah di Malaysia. Kalau anda perhatikan sini, 4 punca utama rasuah: kegagalan pentadbiran, konflik kepentingan, kelemahan kawalan dan kurang ketulusan. Kelemahan pentadbiran iaitu institusi pengurusan atau pentadbiran memainkan peranan yang sangat penting kerana ia melibatkan angka peratus rasuah yang sangat tinggi iaitu sebanyak 36.43%. Untuk membendung masalah-masalah ini, SPRM telah melaksanakan satu undang-undang baru iaitu pelaksanaan Seksyen 17A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 pada 1 Jun.
Ini adalah bukan langkah tepat ketika Malaysia sedang membuka semula pintu ekonomi yang terjejas akibat krisis COVID-19. Dalam masa itu, Dr. Hadi berkata pelaksanaan peruntukan Seksyen 17A Akta SPRM 29 ini juga akan menaikkan imej negara di mata dunia. Kerana ia akan membuat pelabur-pelabur dari luar negara akan lebih yakin dengan pasaran Malaysia apabila melihat kerajaan bersungguh-sungguh melaksanakan undang-undang baru dan memanteras rasuah dan wujud white collar crime di Malaysia. Undang-undang ini akan berkuasa mulai 1 Jun depan, iaitu selepas 2 tahun kelulusan Parlimen. Kesalahan rasuah menurut Akta SPRM 2009. Menurut Akta SPRM, meminta dan menerima rasuah, menawarkan dan memberi rasuah, mengemukakan tuntutan palsu, menggunakan jawatan atau kedudukan untuk suapan. Turut menjadi kesalahan adalah sebarang percubaan atau bersubahat untuk melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Kita sebagai rakyat Malaysia harus berganding bahu bagi menghapuskan rantai rasuah supaya Malaysia bebas tanpa rasuah. Kesimpulannya, untuk beberapa tahun kebelakang ini, Malaysia telah melalui masa yang sukar lantaran berhadapan dengan isu besar dalam usaha memerangi rasuah. Oleh itu, dalam menghadapi cabaran globalisasi dan senario politik yang tidak menentu, syarikat swasta perlu menetapkan ada tujuannya melalui pembangunan suatu strategi bersepadu menyeluruh dalam usaha memerangi rasuah. Bagi pendapat saya, rasuah ni kita seorang tidak dapat bertindak untuk membendungnya. Kita harus berganding bahu, dan rasuah ni juga akan menjadikan sebuah negaranya cacat dari segi ekonomi dan miskin. Contohnya seperti negara India, Indonesia yang terkenal dengan rasuahnya sangat tinggi. Sekian, terima kasih. Daripada saya, Sureshwara Manggawelu, A171295. Thank you, dari kumpulan Cekal.